Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang fahaman sekularisme. Nama saya Haikal Daniel Berosnan. Hari ini, saya ingin menerangkan tentang pengenalan sekularisme. Sekularisme didefinisikan sebagai ideologi bahawa urusan keduniaan seperti politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari urusan keagamaan. Sekularisme juga bermaksud fahaman yang menggalakkan idea atau nilai sekular dalam ruang awam atau peribadi. Sekular dalam bahasa Arab pula ialah al-imaniyah yang diambil dari perkataan ilmu bahasa Arab iaitu Ain, Lam dan Mim yang bermaksud mengangkat martabat ilmu. Jadi, ia tidak bercagah dengan konsep Islam yang menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting bagi manusia yang menganjurkan kefahaman kepada ilmu. Istilah al-imaniyah dipilih untuk mengalih pandangan umat Islam agar menerimanya, kerana jika digunakan istilah al-ladaniyah atau al-akidah, umat Islam akan menolaknya. Menurut Ghazali 1998, istilah sekularisme berasal dari bahasa Latin iaitu sekular. Sekular bererti satu zaman, engage, dan juga bermaksud satu generasi yang merujuk kepada masa dan tempat. Sekularis bermaksud hubungan dengan sesuatu masa tertentu, manakala sekulum bererti hal-hal yang berhubung dengan zaman sekarang, sedangkan agama merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hari kemudian. Menurut Wan Muhammad Nur 2005 mengatakan, Said Muhammad Naqiu Al-Atas menganggap bahawa sekularisme adalah fahaman kegandasan, iaitu penumpuan pada zaman sekarang atau ruang kehidupan duniawi. Manakala pandangan Muhammad Nur Manuti 1984, di mana beliau telah mengupas istilah sekular daripada sudut barat serta sekular dalam bentuk pengetahuan dan amalan dalam Islam. Istilah sekular dari sudut pendidikan iaitu seni, muzik, sejarah, sastra dan lain-lain. Ianya membawa maksud pendidikan tidak berhubung dengan agama atau mengecualikan pengajaran agama dari pendidikan. Daripada pandangan Ghazali 1998, Wan Muhammad Nur 2005 dan Muhammad Nur Manuti 1984 dapat menyimpulkan bahawa sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat dalam satu aspek, sama ada memisahkan hal agama, pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Selain itu, sekularisme juga memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan dan ajaran agama dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama. Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta, bukannya pengaruh agama. Nama saya Nadia Syairah binti Muslim. Saya akan teruskan kepada pandangan Islam terhadap sekularisme. Sekularisme bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana fenomena serangan pemikiran barat ke atas umat Islam semakin membimbangkan. Hasil daripada penjajahan barat dalam dunia Islam telah melahirkan pelbagai fahaman terbuka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang luhur dan murni seperti sekularisme, liberalisme, materialistik dan feminisme yang menafikan kewujudan sistem Islam dalam mengatur kehidupan ummah. Syahid Hasan Al-Banna menegaskan bahawa Islam merupakan sistem sempurna yang merangkumi urusan kehidupan manusia semuanya.
Ia merangkumi negara, kerajaan, rakyat, akidah, syariat, akhlak, ekonomi, keadilan, undang-undang, ilmu, jihad, dakwah, tentera dan lain-lain. Tidak ada perkara yang dibiarkan melainkan Islam merangkuminya. Islam merupakan satu agama yang terkandung di dalamnya akidah dan syariat yang tidak dibenarkan pemisahan dilakukan, seperti mana Islam tidak membenarkan Tuhan-Tuhan lain ditaati dalam bidang syariah seperti ditaatinya Allah dalam bidang akidah. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahawa agama yang diredainya hanyalah Islam yang suci. Istilah Al-Imaniyah yang bermaksud mengangkat martabat ilmu dipilih untuk mengalih pandangan umat Islam agar menerima sekularisme, kerana jika digunakan istilah Al-Ladiniyah iaitu bermaksud tiada agama, atau Al-Aqidah iaitu tiada akidah, pasti umat Islam akan menolak jika memahami maknanya. Bagi pendukung sistem sekular, mereka menerima dan mendukungnya kerana mereka telah diprogramkan untuk menyebarkan fahaman sekularisme. Namun, bagi ulama-ulama Islam yang memahami hakikat sebenar konsep Islam, mereka menentang penyebaran fahaman ini yang jelas bertentangan dengan hakikat Islam. Jadi, berlaku satu pertemuan antara pendukung sekularisme dan ulama-ulama Islam dalam mempertahankan hakikat mengenai istilah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia binti Muhammad Zaidi. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor kemunculan fahaman sekularisme di Malaysia. Menurut Aziz, pada tahun 2016, kemunculan sekularisme di Malaysia pada awalnya adalah berpunca daripada kedatangan British ke Malaysia. Ideologi sekularisme ini diperkenalkan di Malaysia oleh British. British telah memperkenalkan dasar pemisahan pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan atau raja. Dasar ini menyebabkan penerapan ideologi sekularisme ke dalam alam Melayu ketika itu kerana sultan atau raja akan berkuasa dari segi aspek agama dan pentadbir pula akan menguruskan hal-hal yang berkaitan pentadbiran negara. British memisahkan hal pentadbiran yang dikuasai oleh mereka, manakala hal keagamaan dan adat Melayu diberi kuasa kepada Sultan dan Raja Melayu. Hal ini menyebabkan pentadbiran Malaysia bersifat sekularisme seperti yang diamalkan negara barat. Sejurus itu, pemimpin Melayu tidak dapat berkuasa untuk menghalang ideologi sekularisme ini dan mengakibatkan pemisahan agama dari negara. Fahaman ini secara tidak langsung telah menyebabkan pelbagai aspek kehidupan umat manusia di Malaysia kebanyakannya berlandaskan fahaman sekularisme ini. Aspek-aspek dalam kehidupan seperti agama, sosial, politik dan ekonomi manusia akan berkait atau mempunyai unsur fahaman sekularisme. Pengaruh ideologi barat ini tanpa disedari telah meresap ke dalam aspek kehidupan manusia. Penyebaran sekularisme ini diteruskan lagi dengan pengaruh fikiran sekular terhadap golongan pemimpin dan seterusnya melalui sistem pendidikan. Pendidikan adalah medium yang sangat penting untuk menyalurkan sesuatu kefahaman agar menyerap masuk ke dalam kehidupan dan diaplikasikan oleh manusia. Tanpa disedari, manusia telah menerima ideologi sekularisme ini melalui sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris daripada British. Penjajah Inggeris ketika itu mempunyai kuasa dalam pentadbiran Malaysia. Maka dengan itu, beliau berkuasa untuk mewujudkan peraturan dalam sistem pendidikan di tanah Melayu. Beliau yang berusaha untuk mengukuhkan ideologi sekularisme ini telah mengemukakan rancangan beliau, iaitu Gagasan Pusat Pengajian Asia Tenggara. Matlamat pejuang sekularisme ini adalah untuk mewujudkan golongan yang berpelajaran dan bakal menjadi orang suruhan terhadap sistem mentadbir oleh penjajah Inggeris yang bersifat sekularisme. Rancangan ini
secara tidak langsung dapat melahirkan golongan yang akan membangkitkan persoalan mengenai sistem undang-undang di Malaysia yang berasaskan Islam. Hal ini kerana mereka telah cenderung untuk berfikir secara sekulerisme atas kesan pengaruh Barat. Hampir kesemua sistem pendidikan masa ini berlandaskan ideologi falsafah moden sekuler ini. Ideologi sekulerisme ini juga meresap ke alam Melayu setelah perkembangan teknologi di Malaysia. Semakin hari, teknologi di seluruh negara semakin berkembang dan begitu juga di Malaysia. Ideologi Barat ini semakin mudah tersebar dan meresap ke fikiran anak-anak muda melalui revolusi digital teknologi seperti media massa. Media massa memainkan peranan yang sangat penting bagi menyebarkan sesuatu isu ke seluruh dunia dalam masa yang singkat. Masyarakat generasi kini semakin bergantung kepada media elektronik seperti telefon pintar dan radio untuk mengetahui berita terkini. Hal ini secara tidak langsung juga membolehkan ideologi Barat ini meresap ke dalam fikiran manusia. Penyebaran ideologi sekulerisme ini boleh dilakukan melalui media massa di aplikasi-aplikasi seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Selain itu, fahaman sekulerisme ini boleh disebarkan melalui media cetak seperti akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Generasi muda adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan budaya Barat. Selain daripada itu, sekulerisme ini juga diperkuatkan lagi oleh kuasa Barat melalui ekonomi di Malaysia. Kuasa Barat ini telah mempengaruhi ekonomi Malaysia dengan memperkenalkan sistem kapitalis di Malaysia. Sistem kapitalis ini mengutamakan riba dalam segala urusan ekonomi. Sistem riba ini jelas menunjukkan bahawa manusia sememangnya tidak patuh kepada agama. Terdapat segolongan manusia yang mengamalkan riba untuk mendapat keuntungan peribadi, terutamanya golongan yang kurang ilmu pengetahuan mengenai agama Islam. Terdapat juga golongan yang tanpa sedar telah terjebak dalam urusan riba kerana mempunyai ilmu yang cetek mengenai ekonomi dan Islam. Golongan yang menggunakan riba ini sangat mementingkan keuntungan peribadi dan dapat menindas golongan miskin. Ideologi Barat ini telah mengakibatkan umat manusia terlalu mengejar kekayaan dan kemewahan setelah menggunakan maslahat untuk menindas golongan yang kurang kemampuan. Riba diharapkan kerana sistem ini menindas manusia dengan mengambil harta orang dan ianya tidak mempunyai imbangan antara kedua pihak. Hal ini demikian kerana riba ini lebih difokuskan untuk keuntungan peribadi berbanding membantu golongan miskin. Selain itu, perbuatan riba ini melahirkan bangsa yang malas berusaha untuk mendapat sesuatu kerana tidak perlu merasa kesusahan. Maka dengan itu, riba ini sememangnya satu idea Barat untuk memisahkan peraturan agama dengan hal ekonomi di Malaysia. Fakta-fakta berikut merupakan bukti kemunculan fahaman sekulerisme yang sehingga kini masih berluasa dan disebarkan dengan kesat oleh golongan yang berfalsafah sekulerisme ini. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk mempengaruhi golongan manusia untuk memisahkan hal agama daripada hal keduniaan. Fahaman ini mudah tersebar melalui berbagai media. Assalamualaikum, saya Lin Suka binti Omaliu ingin menerangkan serba sedikit tentang implikasi sekularisme terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Pertama sekali terhadap individu ialah ia menghalang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Hal ini jelas membuktikan bahawa pengajaran seseorang individu daripada pembelajaran Islam telah dipelajari akan membawa kesan yang buruk seperti seseorang itu mementingkan kehidupan di dunia sehingga mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sebagai bukti, pemikiran Barat mampu untuk meluluhkan keimanan dan menggoyahkan akidah serta kehidupan kekuasaan Allah SWT di mana kewajiban menuntut aurat dipandang remeh serta melibatkan kerosakan akidah. Ia mempertikaikan hal-hal agama yang merupakan metafizik dan tidak logik berasaskan Al-Quran, malah mempertikaikan lagi tentang solat, alam akhirat dan pembalasan kubur.
Dari segi masyarakat, pertama sekali implikasinya adalah mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi Barat. Ideologi Barat lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak mulia. Budaya asing yang terlalu mengajar keseronokan dunia kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya umat Islam. Golongan sekular yang menghalalkan pencampuran bebas antara lelaki dan perempuan telah menyumbangkan kepada masalah sosial. Golongan sekular dapat melemahkan keimanan dan menggoyahkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah SWT. Implikasi yang paling nyata adalah perubahan dari segi perwatakan individu yang mementingkan kehidupan berlandaskan hawa nafsu menyebabkan kekosongan jiwa. Yang terakhir sekali adalah implikasi sekularisme terhadap negara. Apakah yang akan berlaku kepada negara kita? Negara akan menjadi negara sekular. Jika kita membiarkan kumpulan sekularisme diterima dalam negara, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan akan goyah dan negara akan diiktiraf menjadi negara sekular. Negara sekular adalah negara yang neutral dalam hal-hal agama. Ia tidak menyokong dan juga tidak menentang. Jadi, akhir sekali, implikasi sekularisme akan membawa impak yang buruk kepada generasi akan datang dengan mengawal pemikiran mereka tidak selari dengan falsafah pendidikan dengan agenda Barat ini akan mendorong kepada kehancuran umat Islam dan kekuatan Islam. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan teruskan dengan kesan sekularisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul binti Muhammad akan membentangkan mengenai kesan sekularisme. Mengikut syariat yang telah ditetapkan adalah sangat dititik beratkan oleh agama Islam agar umatnya mendapat keharmonian dalam kehidupan seseorang. Hal ini adalah termasuk hubungan baik sesama ciptaannya. Kefahaman sekularisme telah diterapkan dalam pelbagai aspek kehidupan para ilmuwan dan pemerintah di negara-negara Islam. Perkara ini memberi impak negatif terhadap peradaban Islam. Segala bentuk impak negatif tersebut dapat menjejaskan umat yang tidak teguh akhlaknya, jati diri serta agama terutamanya. Hal ini dapat dinilai dari aspek sosial, ekonomi serta politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan permulaan peristiwa ketika pertengahan 18 Masihi apabila berlakunya kekacauan terhadap pemikiran umat Islam. Sejak itu, Barat mempengaruhi umat Islam dengan pelbagai idea iaitu kebudayaan, ilmu seni, bahasa dan sebagainya yang meliputi hampir seluruh pengaruh Islam menjadi sasaran utama. Hal ini menjadikan kaum muslimin mengalami kecalahan fikiran apabila teori pengetahuan sepenuhnya menjadi Barat atau beracuan ke Barat. Oleh itu, umat Islam yang semena-menanya menerima tamadun moden sudah jelas menunjukkan bahawa kepribadian umat Islam telah beransur lemah. Malahan, psikologi mereka telah terlalu tenggelam seolah-olah kehilangan keyakinan terhadap pendirian Islam dan warisan budaya. Secara berlapar dadanya, mereka menerima segala bentuk alternatif yang ditawarkan Barat tanpa sebarang bantahan. Saya akan menerangkan bagaimana sekularisme memberi kesan terhadap sosial. Idea sekularisme diterapkan melalui pendidikan berdasarkan konklusi daripada pengalaman negara-negara Islam yang mengalami fasa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan oleh terbentuknya generasi yang kurang penghayatan Islam dan selalu memandang enteng tentang kepentingan akidah. Masyarakat berfikir bahawa menghantar anak mereka yang menuntut ilmu di sekolah atau institusi pengajian tinggi yang berasaskan kefahaman sekular dan ternama adalah perkara yang membanggakan. Selain itu, dapat diklasifikasikan dari sudut bidang hiburan telah dinyatakan bahawa sekularisme bercanggah dengan ajaran Islam. Perkara ini dapat dibuktikan melalui cara penyambutan ala kini yang menggunakan arak, pelakon bebas, pesta serta perkara yang dapat meruntuhkan akhlak seseorang. Lebih tenang apabila kegiatan seperti ini disambut ramah dan disiarkan secara langsung di televisyen. Kesan yang seterusnya iaitu kesan terhadap ekonomi. Rasulullah SAW merupakan pengasas falsafah ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta landasan ini diteruskan oleh pemikir-pemikir Islam lain. Namun, kehadiran Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan model sekular Islam yang unggul dari Turki telah memisahkan antara pemikiran Islam dan ilmu. Oleh itu, kemajuan yang dirancang perlulah berasaskan elemen seperti riba, nepotisme, penipuan, rasuah serta pelbagai perkara yang memuaskan diri demi mencapai kemewahan yang secara nyatanya mengiktirkan hukum agama
Ide sekularisme ini mempunyai pengaruh yang begitu besar sehingga bukan sahaja mampu berkembang negara yang mempunyai pelbagai etnik, malahan juga di negara Islam yang sepenuhnya nilai-nilai murni dalam sistem ekonomi semakin diketepikan, terutamanya oleh pemimpin-pemimpin yang telah dipengaruhi dengan pemikiran sekular. Akhir sekali ialah kesan terhadap politik. Pemikiran sekularisme memberi kesan terhadap politik dengan menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Ideologi politik barat secara terang-terangan bercanggah dengan Islam seperti komunisme, sosialisme dan liberal demokrasi yang mengandungi unsur sekular yang kuat. Rasionalisme adalah elemen penting dalam sekularisme dan ia merupakan satu bentuk pemikiran yang cuba memahami keadaan realiti dengan merujuk kepada akal manusia. Seorang pemimpin yang baik ialah yang menjalankan tanggungjawabnya mengikut syariat Islam, termasuklah dalam pembangunan insan. Malah sekularisme yang mengutamakan pemikiran rasional dan analisis seperti yang dijelaskan sudah pasti menghasilkan manusia yang bijak namun buta agama dan budaya yang boleh mendatangkan kemudaratan politik adalah lapangan utama dalam basmi pemikiran sekularisme dengan habis-habisan. Timbulnya agenda menghalang kebangkitan Islam yang boleh mengancam golongan sekuleris. Malah mereka akan menyebabkan dakwah mengatakan pemimpin Islam jika diberi peluang mentadbir dunia akan memusnahkannya kerana mereka dikatakan bersikap ganas dan gila kuasa. Sekiranya itu sahaja pembentangan saya pada petang ini. Saya akan menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Aziz Rahimi. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi sekularisme. Fahaman sekularisme yang melanda masyarakat masa kini bukanlah suatu perkara yang boleh kita pandang enteng. Jika perkara ini tidak dibendung atau diberi perhatian dengan lebih awal, tidak mustahil jika akan ada lebih ramai golongan yang terpengaruh lalu menjadikan pengikut fahaman ini bertambah. Dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah yang hukum dan ajarannya tidak akan pernah ditelan zaman, ianya seharusnya menghayati setiap ilmu yang diperoleh daripada dua panduan ini. Oleh itu, beberapa langkah yang boleh kita praktikkan adalah seperti berikut. Langkah pertama yang boleh diambil untuk membendung masalah ini ialah para ilmuwan Islam hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah dan katalog. Hal ini agar umat Islam dapat menguasai segala ilmu dan prinsip-prinsip Islam supaya mereka tidak terjerumus dengan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Ia menjadi satu kewajipan kepada Muslim. Ilmuwan Islam juga mestilah menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan menzahirkan keunggulan Islam, bersatu menolak dan mengkritik para intelektual sekular agar fahaman mereka tidak menular dalam fikiran umat Islam dan masyarakat kita. Langkah kedua ialah pihak berkuasa hendaklah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni masyarakat Malaysia dengan menukarkan kepada alternatif yang bermanfaat agar dapat melahirkan masyarakat yang maju berdasarkan syariat Islam. Media-media yang berunsurkan hiburan semata-mata dan yang merosakkan akidah seperti konsert atau rancangan televisyen yang tidak bermanfaat hendaklah disekat agar masyarakat Malaysia tidak terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Hiburan barat seperti filem yang berunsur lucah juga hendaklah ditapis agar masyarakat Malaysia bebas daripada maksiat tersebut dan perbuatan lucah tidak dinormalisasikan di Malaysia. Langkah yang terakhir yang dapat kita ambil ialah pihak berkuasa hendaklah mengaplikasikan undang-undang dan syariat Islam. Kita sebagai umat Islam haruslah menjadi orang yang bertanggungjawab dalam meyakini bahawa undang-undang yang diguna pakai sejak dahulu adalah undang-undang yang tidak akan lapuk di telan zaman. Malah lebih sempurna daripada undang-undang jenayah sivil. Contoh yang boleh kita lihat dan fahami adalah
seperti mana hukuman bunuh mempunyai konsep pengampunan. Manakala bagi kes zina pula, Undang-Undang Islam menetapkan bahawa perlulah ada saksi yang kuat agar tidak menjadi fitnah kepada mangsa. Ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Islam tidak hanya tertumpu kepada permasalahan berkaitan. Sebagai kesimpulan, fahaman sekularisme yang menguasai sebahagian besar umat Islam pada hari ini menyebabkan akal fikiran mereka menjadi kabur dan hilang pertimbangan untuk menerima hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap individu Muslim, masyarakat setempat, media massa, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan serta pemerintahan perlulah mengambil langkah dalam memastikan penular sekularisme ini dapat dibendung. Oleh itu, mereka perlu saling membantu, menyokong dan mendukung golongan Islam yang menegakkan syariat Islam di dalam pemerintahan dan pada masa yang sama tidak boleh bersekongkol dengan golongan yang sekular yang mengabaikan syariat Islam.